Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teacher Ashikin Hashim, Pengetua Jenis Aulad Sarjana Utama. Kepada yang masih belum mengenali saya suka berkongsi dengan ibu-ibu semua berkenaan dengan perkembangan serta aktiviti-aktiviti yang ibu-ibu boleh lakukan di rumah maupun di sekolah. Hari ini saya ingin berkongsi dengan ibu bapa semua berkenaan dengan kemahiran menulis. Adakah anak-anak berumur 4, 5, 6 tahun sepatutnya sudah pandai menulis dan boleh menulis dengan baik? Okey, saya bukanlah occupational therapist, tetapi saya adalah pengamal pendidikan awal kanak-kanak yang suka berkongsi dengan ibu-ibu semua. Berdasarkan pengalaman serta ilmu yang sedikit ini, saya ingin berkongsi panduan serta tips yang ibu-ibu boleh lakukan bersama dengan anak-anak supaya anak-anak dapat menjalani kehidupan mereka, kemahiran mereka, akademik mereka dengan baik, insya-Allah. Jadi, ramai ibu bapa yang mengadu serta berkongsi dengan saya, anak-anak mereka masih lagi tidak dapat memegang pensel, masih lagi tidak boleh menulis dengan baik. Adakah ini satu masalah yang besar ataupun sepatutnya sebenarnya mereka mesti sudah pandai menulis pada umur 4, 5, 6 tahun? Maka ada ibu bapa yang memberikan kertas sebanyak-banyaknya kepada anak, beri worksheet, suruh mereka buat latihan, tulis banyak-banyak. Adakah ini cara yang betul? Jadi hari ini saya akan berkongsi dengan ibu bapa semua apakah basic foundation ataupun sebenarnya masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita sehingga mereka masih lagi tidak boleh menulis. Okey? Jadi saya senaraikan 4 perkara penting yang perlu ibu bapa ambil kira, yang perlu ibu bapa lihat. Okey, di mana keempat-empat ini jika anak masih tidak mencapai tahap yang baik, maka anak tidak dapat menulis dengan baik. Okey, yang pertama, ibu-ibu kena pastikan anak-anak mempunyai sendi yang baik. Anak-anak boleh menggerak-gerakkan tangan mereka, jari mereka dengan baik. Jika sendi mereka masih lagi tidak develop dengan baik, maka inilah antara penyebab anak masih lagi tidak boleh gerik pensel dengan baik, tidak dapat menulis dengan baik. Okey? Yang kedua, ibu-ibu kena pastikan anak-anak mempunyai otot yang baik, okey, kuat supaya anak-anak boleh menulis, boleh gerik pensel. Okey, jika otot anak-anak tidak berada dalam keadaan yang baik, mana mungkin anak-anak dapat menulis dengan baik. Okey? Tapi macam mana kita nak pastikan anak-anak mempunyai sendi serta otot yang baik supaya mereka boleh menulis? Maka di sinilah ibu-ibu kena faham anak-anak kena mencapai tahap kemahiran motor halus serta motor kasar mereka. Beri mereka peluang bermain kerana ini sepatutnya yang mereka lakukan. Pekerjaan anak-anak adalah bermain. Maka beri peluang mereka berlari, memanjat, berguling, merangkak. Okey? Lagi apa? Main bola, kemudian motor halus biar mereka main dengan Play-Doh, butang baju, ikat kasut, pakai baju sendiri, naik tangga. Okey, kemahiran-kemahiran ini serta aktiviti-aktiviti ini sebenarnya yang lebih penting untuk kita lihat. Okey, selain daripada kita memberikan mereka sebanyak-banyak worksheet. Okey, jadi ibu bapa kena faham kemahiran-kemahiran ini sebenarnya yang perlu diambil serius oleh kita. Okey? Jadi itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga, pastikan tahap keaktifan anak kita, ketahanan anak kita berada dalam keadaan baik. Kerana apabila kita meminta anak-anak kita menulis, mereka perlu berada dalam keadaan duduk, berada dalam keadaan yang agak lama. Okey? Pastikan ketahanan serta endurance mereka berada dalam keadaan baik. Jika mereka tidak dapat duduk, tidak dapat fokus, maka mana mungkin mereka dapat menulis. Okey ibu-ibu, jadi berbalik kepada kemahiran motor halus serta motor kasar, ini juga adalah bagaimana kita mengajar anak-anak kita supaya lebih fokus. Okey, bila mereka dapat bermain bola contohnya, mereka dapat bermain dengan baik, sepak bola, shoot bola, ini antara benda-benda yang dapat mengasah fokus mereka.
dapat memastikan mereka duduk lama, okey, dalam keadaan yang tertentu supaya mereka boleh belajar menulis dengan baik. Dan yang keempat, kena pastikan ketajaman penglihatan mereka, iaitu visual mereka mesti berada dalam keadaan baik. Okey, jika mereka ada mengadu, tidak nampak, contohnya kabur, okey, tidak boleh melihat dengan jelas, ini antara faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak tidak dapat menulis dengan baik, tidak dapat menyalin apa yang berada di whiteboard ke atas kertas maupun di atas buku. Jadi ini adalah di antara 4 perkara basic, okey, kemahiran yang perlu anak-anak capai sebelum anak-anak belajar menulis. Jika anak-anak ada masalah sendi, masalah otot, tidak boleh fokus, ada masalah penglihatan, jadi inilah yang sebenarnya akan membantutkan kemahiran menulis anak-anak. Saya mengharapkan video ini dapat membantu ibu-ibu semua, dan like, share serta subscribe YouTube channel saya untuk dapat manfaat bersama, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton. Kita akan berjumpa lagi di dalam video yang seterusnya, insya-Allah. Bye. Assalamualaikum semua.